Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid SK Methodist, terutamanya murid tahun 5M. Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 5 bersama saya, Cikgu Marliza. Baik, tema masih lagi tema pertama, tema 1, tajuk kemasyarakatan. Unit 1, masyarakat penyayang. Tajuk susah senang kita bersama. Hari ini kamu akan mempelajari kemahiran seni bahasa. Objektif pelajaran mengujar dialog yang mengandungi sekurang-kurangnya 5 peribahasa secara berhemah dan bahasa yang santun. Okey, apa itu aktiviti hari ini? Mari baca petikan dialog bersama cikgu. Sekarang ni cikgu nak kamu pegang pada tangan kamu masing-masing ada buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan buka halaman 5. Okey, tajuk susah senang kita bersama. Okey, aktiviti kedua. Apa itu peribahasa? Sebentar nanti cikgu akan terangkan. Okey, aktiviti ketiga. Cuba tuturkan teks dialog yang tertera dengan bahasa yang santun. Aktiviti keempat. Dengar penerangan cikgu berkaitan peribahasa. Seandainya murid telah memahami dan mengetahui tentang peribahasa, tahniah cikgu ucapkan. Okey, tapi cikgu akan terangkan lagi berkaitan dengan peribahasa yang kita akan jalankan pada berpandukan aktiviti pada PDP pada hari ini. Okey, cikgu akan jelaskan maksud peribahasa. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Okey, sekiranya dia dah berikan kelompok kata ataupun ayat, peribahasa ni mempunyai maksud atau pengertian yang tertentu. Okey, peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Pada pelajaran yang lalu, mungkin kamu telah didedahkan dengan simpulan bahasa. Mungkin juga kamu telah didedahkan dengan perumpamaan. Begitu juga dengan bandingan semacam, bidalan, pepatah maupun kata-kata hikmat. Okey, tak apa. Hari ini cikgu akan fokus berdasarkan tajuk halaman 5. Nanti kita akan semak bersama-sama. Okey, mari kita baca ayat dialog yang mengandungi peribahasa dengan bahasa yang santun. Okey, kita lihat halaman 5. Tengok situasi yang pertama, kotak berwarna kuning tu, situasi pertama. Kalau kamu tidak jelas dalam slide yang cikgu paparkan ni, tak apa, kamu boleh semak menggunakan buku teks kamu. Okey, tajuk susah senang kita bersama. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Okey, kenapa dia berasa simpati? Okey, mari kita baca. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Baik, kita lihat ada gambar di situ di mana Afifi sedang duduk termenung. Okey,
dan Afifi dihampiri oleh ayahnya, di mana Afifi ni dia teringat kata-kata Danish. Okey, ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Okey, bermaksud ayah Danish ni tidak boleh bergerak dan akan menjalani rawatan susulan di rumah. Bermaksud ayah Danish memerlukan katil. Okey, katil yang bersesuaian untuk menyokong pergerakan seharian. Jadi Afifi berfikir bagaimana dia nak bantu rakannya. Okey, jadi bila dia dah termenung macam tu, ayahnya datang menghampiri dan beritahu Afifi jangan susah hati. Baik, kamu lihat perkataan dan ayat, ada beberapa perkataan yang dicetak dengan berwarna biru: susah hati, bulat kata, bagai layang-layang terputus talinya, dan lapang dada. Okey, nanti kita akan perincikan satu demi satu. Baik, seterusnya 2 minggu kemudian. Okey, ni perbualan antara Encik Azmi, Encik Tiong dan juga Encik Ravin. Mereka ni penduduk Taman Seri Damai. Terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Okey, siapa Encik Azmi? Encik Azmi ialah ayah Danish. Okey, Encik Tiong pula berkata, sama-sama kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Okay, apa pula kata Encik Ravin? Bertuah sungguh kita mempunyai pengurusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tulang. Okey, Encik Nazri ni ialah ayah Fifi. Okey, sekarang kita lihat perkataan yang bercetak warna biru, iaitu hati emas, pantas macam kilat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, cepat kaki dan juga ringan tangan. Baik, kalau kamu perhatikan perkataan-perkataan ini, di mana apabila cikgu menjelaskan tadi berkaitan dengan peribahasa, okey, kita ada simpulan bahasa, ada bidalan, ada pepatah, perumpamaan dan sebagainya tu. Okey, jadi cikgu nak jelaskan sekali lagi di mana simpulan bahasa untuk lebih kamu jelas. Simpulan bahasa di mana perkataan yang digunakan untuk membentuk simpulan bahasa itu ialah perkataan yang pendek-pendek. Okey, bermaksud dia pendek. Okey, kalau panjang mungkin dia perumpamaan. Okey, susah hati, bulat kata, itu ialah simpulan bahasa. Begitu juga dengan lapang dada. Okey, bagaimana dengan bagai layang-layang terputus talinya? Adakah dia simpulan bahasa ataupun perumpamaan ataupun bandingan semacam ataupun bidalan, pepatah ataupun kata-kata hikmat? Okey, pada pendapat kamu, apakah peribahasa yang sesuai? Okey, itu ialah perumpamaan. Bagai, sebab dia ada menggunakan perkataan bagai. Bagai layang-layang terputus talinya, itu ialah perumpamaan. Okey, kita lihat pula situasi yang kedua ni. Okey, hati emas ialah simpulan bahasa. Pantas macam kilat. Apa pula pantas macam kilat ni? Ini ialah bandingan semacam. Okey, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu ialah pepatah. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, juga pepatah. Cepat kaki, ringan tangan ialah simpulan bahasa. Okey, di mana setiap perkataan, setiap penggunaan kelompok kata ini dia membawa maksud yang tertentu. Okey? Baik. Sekiranya kamu masih tidak faham, kamu boleh bertanya dengan cikgu secara personal. Okey, tugasan kamu hari ini, selepas kamu membaca dengan intonasi yang betul, kamu baca secara individu di rumah.
Okey, kamu semak bacaan kamu sendiri. Okey, pembelajaran secara kendiri. Kalau ada ibu, ada ayah, kakak ataupun abang yang lebih dewasa daripada kamu boleh suruh mereka semak bacaan kamu adakah bagus ataupun tidak. Jika tidak, kamu ulang-ulang sehinggalah kamu berpuas hati. Okey, selepas kamu baca, kamu dikehendaki mencari maksud peribahasa tersebut. Okey, yang tercetak warna biru tadi dengan menggunakan kamus peribahasa sekiranya kamu ada. Boleh menggunakan buku rujukan juga ataupun internet. Okey, cikgu rasa kamu lebih senang ataupun lebih mudah untuk mencari maksud menggunakan sumber internet. Kamu type di situ apa dia peribahasa yang kamu nak tahu maksud dan kamu klik je search, dia akan keluar maksud tu. Okey, kemudian tulis jawapan kamu dalam bentuk jadual seperti contoh yang telah cikgu beri. Okey, tulis sebelah situ peribahasa, kotak sebelah lagi maksud. Okey, kalau kamu jumpa 10, kamu senaraikan 10 peribahasa berserta dengan maksud. Okey, tulis dengan kemas. Tulis cantik-cantik. Okey, puas hati. Kamu tulis, kamu rasa cantik dah tulisan kamu puas hati. Okey, bagus. Kalau kamu rasa tak puas hati, padam bersih-bersih, tulis semula. Okey, hantar tugasan menggunakan pautan link. Nanti cikgu akan beri link tersebut dalam grup WhatsApp kelas kamu. Okey, tahniah kepada murid yang dapat belajar pada hari ini. Cikgu rasa setakat itu saja. Terima kasih dan selamat belajar. Jika ada apa-apa pertanyaan, cikgu alu-alukan kamu bertanya dengan cikgu secara personal. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.